Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita kembali di dalam rancangan Apa Ada di Sebalik Nama. Saya Azim. Dan saya Siti Ramizah akan bersama dengan Auda dari awal hinggalah ke akhir rancangan ini nanti. Ya Auda, jika minggu lepas kita telah memuatkan tentang apa ada di sebalik nama di Kampung Subuk, sebuah kampung yang sering disebut-sebut sekarang kerana tempat hiking yang cantik dan santai. Jadi untuk keluaran minggu ini, kami akan membawa Auda semua untuk berkunjung ke Kampung Belimbing. Untuk mengetahui apakah dia tarikan yang ada di Kampung Belimbing ini, mari kita bersama dengan Ketua Kampung Belimbing iaitu Tuan Haji Daud bin Jihan. Alhamdulillah, dari 5 tahun kebelakangan ini banyak telah kemajuan-kemajuan telah dibuat dan itu dari segi infrastruktur kerajaan, yaitu seperti jalan raya. Jalan raya telah pun dinaik taraf beberapa tahun kebelakangan dan juga sungai-sungai di mana pada zaman 5 tahun kebelakangannya dulunya Kampung Belimbing dan Kampung Subuk ini terkenal dengan kebanjirannya. Akan tetapi setelah penaikan taraf sungai, alhamdulillah kebanjiran itu pun lagi ada terjadi. Kampung Belimbing merupakan sebuah kampung yang terkandung di dalam Mukim Kota Batu. Kampung ini termasuk dalam kawasan Bandar Seri Begawan dan terletak 5.5 km dari bandar. Untuk berkunjung ke kampung ini, kita boleh melalui Jalan Subuk dan juga Jalan Kebangsaan atau Sungai Akar. Kampung ini bersempadan dengan Kampung Sungai Akar di sebelah utara, Kampung Sungai Belukut, Kampung Serdang dan Kampung Sungai Matan di sebelah timur, manakala Kampung Subuk di sebelah selatan. Mengikut banci penduduk 2016, keramaian penduduk bagi Kampung Belimbing kurang lebih 3.450 ke 3.500 orang. Dengan moto hidup berkampung, bermasyarakat, bernegara, pupuk muafakat membawa berkat, hidup sejahtera, kampung tersebut terus berkembang maju dengan visi keluarga riang, masyarakat cemerlang, kampung terbilang, dan misinya sentiasa bersiap siaga dalam mendepani berbagai cabaran ke arah kesempurnaan masyarakat. Produk utama Kampung Belimbing adalah hiking village, yang mana hiking village ini telah diusahakan oleh penduduk-penduduk kampung sendiri. Hiking village ini bermulanya satu taman rekreasi di Bukit Markucing, di mana di sana kami buat trek-trek hiking. Siapa yang akan berhajat atau berkeinginan untuk naik ke sana, insya-Allah yang berhajat untuk tour guide, kami boleh menyediakan tour guide. Dan juga taman rekreasi Tasik Serubing. Ini pun hasil usaha daripada penduduk-penduduk kampung, yang mana atas bantuan juga pegawai daerah di Jabatan Daerah menyediakan prasarana seperti rumah dan juga jembatan. Harapan saya kepada penduduk-penduduk Kampung Belimbing supaya sama-samalah kita ni mengusahakan ataupun memajukan kampung ini untuk lebih ke depan lagi dari segi perekonomiannya dan juga produk-produk insya-Allah akan disesuaikan dulu dipilih-pilih mana yang sesuai bagi Kampung Belimbing untuk menyahut satu produk satu kampung. Ya Auda penonton sekalian, sungguh membanggakan sekali dengan pembangunan serta kemajuan yang dikecapi oleh Kampung Belimbing ini. Betul Tuan Azim, selain dengan kemajuan dan pembangunannya, Kampung Belimbing juga tidak ketinggalan dengan tempat-tempat menarik untuk tempat orang beriadah dan untuk para pengunjung kunjungi. Asal Kampung Belimbing ini yang sebenarnya tempatnya sepadan dengan Kampung Subuk. Kemudian ada orang luar lah, pelancong kali orang tua dulu tu ada. Kita jumpa buah tu. Itu buah tu orang Kampung Belimbing ini bertanya
dulu belum tahu. Benarnya Kampung Berangan mana asal dulu. Iya tak. Yang ininya mengatakannya Tampuenya, Tampuy Belimbing. Yang sana tuh, iya tak. Diambilnya, suruhnya makan. Orang-orang di sini nih. Pohonnya tuh ada di sana bahkan rumah tuh melah ada tabis. Sana lah tuh Tampuy itu. Ya, nah, iya tak jual sebuah buah. Iya tak suruhnya makan. Iya tak dikatakannya, iya tak Tampuy Belimbing nih. Iya tak doang belinya. Belinya mana mata Kampung Belimbingan itu ya. Iya tak pencanya tuh Tampuy Belimbingan tuh. Ya, audiens sekalian, itulah tadi cerita asal-usul kampung ini mendapat namanya. Untuk itu, mari kita teruskan ekspedisi kita ni menerokai tempat riadah ini. Kampung Belimbing mempunyai beberapa kawasan menarik dan bersejarah untuk dikunjungi. Salah satu darinya ialah Tasik Sarubing, di mana mengikut cerita daripada orang-orang tua dahulu bahawa kawasan ini ialah tempat orang berpadi. Nama Tasik Sarubing itu diambil dari nama penduduk yang tinggal di kawasan ini dulu, iaitu Awang Ubing bin Basar. Tapak rumah beliau masih ada sampai sekarang ini. Dan ini pula adalah bekas tapak rumah Pakcik Tamin. Kawasan ini mula dibuka atau dirantis oleh beberapa orang penduduk Kampung Belimbing dan seterusnya diusahakan membuat trek atau laluan dan mula dibuka pada 25 Disember 2009. Dari sejak tahun tersebut, Tasik Sarubing mendapat perhatian orang ramai dan telah dibuka kepada orang ramai dalam acara Pesta Pancing Air Tawar. Tasik Sarubing telah dirasmikan oleh Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Awang Haji Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Osman pada 9 Safar 1432 Hijrah bersamaan 14 Januari 2011 Masihi dan menjadi Taman Riadah Tasik Sarubing. Pada 3 Rabiul Akhir 1436 Hijrah bersamaan 24 Januari 2015 bersempena keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muizzaddin Waddallah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin semasa acara bersama rakyat, Baginda telah berkenan untuk menanam pohon belimbing madu dan sehingga sekarang pohon ini tumbuh segar. Taman Riadah Tasik Sarubing terletak berhadapan klinik Kampung Belimbing dan berhadapan dengan jalan utama berkeluasan 15 ekar serta mempunyai jarak laluan jogging 450 meter. Trek laluan jogging di antara Taman Rekreasi Bukit Mar Kuching dan Taman Riadah Tasik Sarubing telah disatukan dengan kejauhan 4.7 km. Trek laluan jogging ini juga telah pun ditembusi dari Taman Riadah Tasik Sarubing hingga menuju ke Taman Tasik Lama, Bandar Seri Begawan dengan kejauhan lebih kurang 8 hingga 9 km. Di Taman Riadah Tasik Sarubing ini telah didirikan beberapa buah pondok rehat untuk para pengunjung dengan diberi nama buah tempatan. Selain itu juga, Tasik yang ada ini dulu pernah menjadi kolam ikan seperti ikan tilapia, tetapi sekarang kolam ini ada yang sudah tertutup oleh bunga teratai yang tumbuh subur di atasnya. Selain itu juga,
taman ini telah dihias cantik dengan tanaman pokok-pokok tempatan khitani yang sukar untuk ditemui lagi. Dan ada pokok-pokok buah ini ditanam oleh sukarelawan dari luar negara yang telah membuat lawatan sambil membuat kajian di taman ini. Selain itu juga, pohon-pohon buah yang tumbuh asal di taman ini masih wujud dan dipelihara dengan baik oleh Jawatan Kuasa Majlis Perundingan Kampung. Tempat ini juga sering menjadi tempat kajian penuntut sekolah dan mahasiswa. Bahkan, taman ini juga sering dijadikan tempat perkemahan persatuan beruniform. Di samping taman ini, juga didirikan gerai jualan untuk penduduk kampung ini berniaga dan gerai di sini memang cukup dikenali dengan gerai sotonya yang sedap dan seringkali dikunjungi oleh orang ramai. Selain gerai jualan juga didirikan surau untuk kemudahan orang ramai, terutama sekali pengunjung Taman Riadah. Juga ada tandas awam bagi lelaki dan perempuan dan sebuah pentas yang sering digunakan jika ada aktiviti mukim dan kampung ataupun jika ada aktiviti yang diungkayahkan oleh agensi lain. Gerai dan pentas yang ada ini dikenakan bayaran bagi sesiapa yang berhajat. Dan kami berkesempatan menikmati menu jualan yang ada di gerai ini. Yang audas sekalian, tadi kami pun sudah bersiar-siar di Taman Riadah, Tasik, Sarubeng. Apa kata kita teruskan ekspedisi kita untuk menyelusuri trek jogging dan hiking ke Taman Rekreasi Bukit Markucing. Kami akan menggunakan laluan daripada Taman Riadah Tasik Sarubeng ke Taman Rekreasi Bukit Markucing. Kami menjadi guide di Taman Riadah Bukit Markucing ini semenjak dibukakan trek ini kepada orang ramai bermula pada tahun 2006. Untuk para hikers yang ingin mendaki Bukit Markucing ini diharap supaya menjaga kebersihan Taman Rekreasi Bukit Markucing. Jangan nyorang membuang sampah merata-rata. Buang sampah itu di tempat yang disediakan. Dan juga jangan suka-suka dimotong kayu-kayu yang ada di kawasan Taman Riadah Bukit Markucing ini. Kawasan ini mula dibuka atau dirantis oleh beberapa orang penduduk kampung Belimbing dan seterusnya diusahakan membuat trek atau laluan dan mula dibuka pada 9 Februari 2004. Sejak tahun tersebut, Bukit Markucing mendapat perhatian orang ramai. Bukit Markucing ini mempunyai ketinggian 165 meter dari paras laut. Kami memulakan ekspedisi kami ke Taman Rekreasi Bukit Markucing melalui jambatan kayu yang telah dibina menyeberangi tasik ini. Kami menghadapi cabaran pertama di laluan pertama iaitu mendaki Bukit Tibadak. Nama bukit ini diambil bersempena dengan sepohon pokok tibadak yang masih ada hingga sekarang di laluan ini. Laluan ini tinggi dan curam dan kedudukannya pula menegak. Untuk mendaki bukit ini memerlukan stamina yang tinggi. Akhirnya, kami sudah pun sampai di puncak Bukit Tibadak. Untuk naik ke puncak Bukit Tibadak, pendaki-pendaki memerlukan tenaga yang kuat kerana bukitnya yang curam. Betul. Di puncak Bukit Tibadak ini ada dua laluan lagi. Laluan di sebelah kiri kami menuju Bukit Lubak, manakala
laluan sebelah kanan pula adalah laluan yang digunakan pelatih sukan wushu. Untuk menuju Pondok Luba ini, kami terpaksa mendaki laluan yang cukup mencabar stamina kami semua, terutama sekali stamina kru pengembaraan yang membawa peralatan berat bersama mereka. Dan ini membuatkan nafas tercungap-cungap untuk sampai ke atas. Namun, semua itu tidak mematahkan semangat kami untuk meneruskan pendakian kami. Ya, Oda, sekarang kami berada di Simpang 3. Di sebelah kanan kami ialah menuju ke Bukit Sipinang dan di sebelah kiri kami ialah menuju ke Bukit Markuching. Dan kami akan melalui di sebelah kiri untuk laluan ke Bukit Markuching. Untuk kali ketiga, kami menghadapi pendakian bukit curam yang tinggi. Sekarang kami menuju ke Pondok Luba. Sebelum kami menuju ke Bukit Batu. Akhirnya, kami selamat sampai di Pondok Luba. Pondok ini terletak di atas Bukit Luba. Kenapa diberi nama Bukit Luba? Kerana banyak pokok lubat tumbuh di sini. Sebagaimana yang dimaklumkan bahawa pembinaan Pondok Luba ini telah dilakukan oleh Angkatan Bersenjata Diraja Brunei dan bahan-bahan binaan pondok ini diangkut menggunakan khidmat helikopter. Di pondok ini, selain digunakan untuk berehat selepas mendaki beberapa buah bukit yang curam dan tinggi, juga boleh digunakan untuk berkelah dan barbecue bersama keluarga dan rakan. Pemandangan dari Pondok Luba ini sangat indah dan dari sini kami dapat melihat sekitar Kampung Belimbing. Kami meneruskan perjalanan kami menuju puncak Bukit Markuching. Sebelum itu, kami menuruni Bukit Luba dan mendaki naik Bukit Batu. Inilah batu yang menjadi tanda bukit ini diberi nama. Sekarang, kami berada di puncak Bukit Batu dan di sini kami menjumpai sepohon tumbuhan yang dipanggil pokok tambusis yang sedang berbuah. Rasa buah tambusis ini masam manis dan agak kecil saiznya dari buah asam aur-aur dan ianya berwarna merah. Kami meneruskan perjalanan kami dan melalui puncak Bukit Sumboi-Sumboi. Aduh. Wah. Sekarang kami berada di puncak Bukit Sumboi-Sumboi. Dan di sekitar kawasan ini, terdapat spesies tumbuh-tumbuhan yang dinamakan sumboi-sumboi dan lebih dikenali dengan periuk kera dan juga nama saintifiknya pula dinamakan pitcher plant. Menurut orang-orang tua terdahulu, air yang ada di dalam sumber-sumber ini boleh dijadikan penawar dan melebatkan rabu. Dan ada juga yang mengatakan air dalam sumber-sumber ini boleh diminum. Dari puncak Bukit Sumboi-Sumboi ini, di sebelah kanan kita dapat melihat pemandangan sekitar kawasan Berakas, manakala dari sebelah kiri pula kita dapat melihat kawasan Kampung Belimbing, Kampung Subuk dan sekitarnya. Di kiri kanan laluan ini banyak ditumbuhi sumboi-sumboi dan juga anggrek hutan. Akhirnya, kami sampai ke puncak Bukit Markuching. Ketika kami sampai, kami terserempak dengan 3 orang penunggal basikal ekstrim sedang berehat di pondok Bukit Markuching ini. Ya, Oda, sekarang kami berada di puncak Bukit Markuching. Dan di sinilah terdapatnya
Pondok Bukit Markucing untuk para pendaki beristirahat. Pondok Bukit Markucing ini juga telah dibina oleh Angkatan Bersenjata Diraja Brunei. Di sini ada disediakan tempat untuk barbecue. Keadaan di puncak ini jika kita berada di awal pagi atau di petang hari akan terasa kedinginan angin yang bertiup. Bukit Markucing telah diresmikan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Johan Pahlawan Datuk Paduka Awang Haji Adnan bin Begawan Pihin Sirajak Khatib Datuk Seri Setia Haji Awang Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri pada 9 April 2006. Mengikut cerita dari orang-orang tua terdahulu bahawa kawasan ini ialah tempat rehat penduduk-penduduk kampung apabila mereka pergi berburu atau ke hutan mencari rezeki. Kami meneruskan perjalanan balik dengan menuruni puncak Bukit Markucing melalui laluan Bukit Mutah. Kenapa dipanggil Bukit Mutah? Kerana jika pendaki bermula dari Bukit Cerangin, mereka akan mendaki bukit yang tinggi dan sangat curam dan mereka terpaksa berpaut pada tali keselamatan yang disediakan oleh Majlis Perundingan Kampung Bahagian Keselamatan Taman Rekreasi Bukit Markucing ini. Tali ini hendaklah dipegang terutama sekali jika laluan licin untuk mengelakkan para pendaki tergelincir. Dan setiap kali pendaki yang pertama kali mendaki Bukit Mutah ini akan mutah sebaik sampai di atas bukit. Kerana itulah bukit ini diberi nama Bukit Mutah. Setelah turun dari Bukit Mutah, kami meneruskan perjalanan lagi melalui Bukit Jati. Pokok kayu jati ini masih lagi ada sampai sekarang. Kemudian, kami melewati Bukit Raban Ambok. Kenapa dipanggil Bukit Raban Ambok? Kerana dulunya banyak kawanan monyet yang selalu mengganggu buah-buahan orang kampung di sini. Bukit terakhir yang kami lalui ialah Bukit Cerangin. Cerangin ini adalah panggilan untuk kincir angin. Biasanya, alat ini digunakan di sawah atau ladang untuk mengurangkan haba panas. Di sepanjang laluan Bukit Cerangin ini terdapat ladang buah-buahan penduduk kampung. Ya, Auda, itulah tadi ekspedisi kami merentas daripada Taman Riadah Tasik Serubing ke Taman Rekreasi Bukit Markucing. Ya, sejauh 4.7 km, perjalanan pendakian kami tadi menuruni dan mendaki bukit-bukit yang sangat curam. Kampung Belimbing setakat ini belum mempunyai produk khusus di bawah program Satu Kampung Satu Produk, yakni 1K 1P, selain Hiking Village. Kampung Belimbing tidak kendur-kendur berusaha mengangkat produk-produk yang dihasilkan oleh para penduduk kampung untuk diketengahkan kepada orang ramai. Antara produk-produk kampung yang diusahakan oleh penduduk kampung tersebut termasuklah hasil kraf tangan, anyaman, pembuatan gasing, madu kelelut dan sebagainya. Produk-produk yang mendapat sambutan menggalakkan baik daripada penduduk tempatan maupun para pelancong itu ditempatkan di beberapa lokasi tertentu. Selain menyertai expo-expo yang dikendalikan oleh Jabatan Daerah di bawah Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Alhamdulillah, nampaknya kami telah sampai ke penghujung rancangan.
Diharapkan kepada semua hiker supaya akan dapat menjaga kebersihan taman ini dan bertanggungjawab ke atas segala kemudahan yang telah disediakan. Untuk pengguna taman, tidak kiralah para hikers ataupun pada pengunjung taman, hendaklah ada rasa bertanggungjawab atas segala kemudahan yang telah disediakan agar digunakan dengan cara cermat. Untuk akhirnya, kami berjumpa lagi di keluaran yang akan datang dengan ekspedisi kami ke kampung yang lain. Untuk masa itu tiba, kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.